Selamat, semuanya diiki. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 28 Ramadan 1444 Hijriah 19 April 2023. Negeri Sabah, Zon 3 Sempurna Silabukan Kunak Ladatu Sabat Tungku 6.14 minit malam. Zon 4 Tawau Balong Kalabakan Merotai 6.17 minit malam. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papa Ranau Kota Belud 6.25 minit malam. Negeri Sarawak, Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti Marudi 6.31 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.42 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.45 minit malam. Negeri Johor, Zon 2, Johor Baru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.10 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.12 minit malam. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak Segamat Kemas Johor 7.15 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.17 minit malam. Negeri Sembilan, Zon 1 Tampin Jempol 7.16 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.18 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.18 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21 minit malam. Negeri Selangor, Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.21 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabak Berenam 7.23 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.21 minit malam. Negeri Perak, Zon 1, Tapas Slim River Tanjung Malim 7.22 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Sipur Kuala Kangsa 7.24 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Baganato Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parik Lumut Setiawan Pulau Pangkor 7.24 minit malam. Zon 6 Selamat Taiping Bagan Serai Parik Bunta 7.26 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.28 minit malam. Seterusnya, Negeri Pahang, Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.14 minit malam. Zon 3 Maran Ceno Jengke Temelo Bera Jerantuk 7.17 minit malam. Zon 4 Bentong Raub Lipis 7.19 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Janabai Bukit Tinggi 7.22 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.27 minit malam. Negeri Terengganu, Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Neros 7.15 minit malam. Zon 2 Besut Setiu 7.18 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17 minit malam. Zon 4 Kemamandungun 7.15 minit malam. Negeri Kelantan, Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpah Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gomesan Daerah Ciku 7.20 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27 minit malam. Negeri Kedah, Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.27 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.26 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.26 minit malam. Zon 4 Baling 7.24 minit malam. Zon 5 Kulim Bandar Baru 7.26 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.29 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 28 Ramadan 1444 Hijriah 19 April 2023. Kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? أمسينا وأمسى الملك لله
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Buat apa tu Hakim? Ni tengah tengok gambar saudara Muslim kita di Asia Pasifik. Kesian diorang. Macam mana nak tolong ya? Apa kata kita bantu dengan menyumbang kepada MyGuide Malaysia? MyGuide Malaysia ada buku tabung Fund for Dakwah bertujuan membantu saudara Muslim kita di 30 negara Asia Pasifik. Wah, boleh. Macam mana saya nak menyumbang? Layari laman web myguidemy.com atau hubungi sahaja di talian 0113150852 untuk menyumbang. Setiap ringgit anda untuk dakwah kita. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Raya anda lebih ceria apabila memenangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Hadiah tunai RM1,000 bakal dimenangi oleh 50 pemenang bertuah. Jom berbelanja, berlindung dan biaya dengan Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan Agrobank di 1300 88 2476 atau
kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya? Agrobank kan ada. Mak, berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Berita baik. Kolej Al-Quran Saidina Ali Kaksa Melaka, sebuah lokasi tambahan Darul Quran Jakim, telah membuka permohonan program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat sesi Julai 2023. IPTA Tahfiz Kerajaan Negeri Melaka ini menawarkan kursus qiraat dan kursus pengurusan halal. Derma siswa ditawarkan dan kemudahan asrama serta makanan disediakan. Tarikh tutup permohonan pada 30 April 2023. Untuk maklumat lanjut, hubungi 06 231 4240. Kaksa, memartabatkan Al-Quran. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penembusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web MAIM. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah jodoh telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni, Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai sempena bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh keberkatan. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf tunai secara FPX atau lebih mudah dengan imbas kod Duit Now QR. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03-5518-8001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Wakaf Selangor. Nikmati hidangan barakah, bersih dan segar daripada DSH Group, catering terkemuka di Malaysia, berpengalaman dan berkepakaran mensajikan pelbagai masakan lazat. Buffet Ramadan dan tempahan jamuan rumah terbuka di 10 lokasi utama kami di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Penang. Tempahan sekarang di talian 012-279-7367 atau layari Facebook dan TikTok DSH Group. Layanan 5 bintang dan harga menjimatkan. Pastinya anda terkesima dan berpuas hati. Jom ke sini hari ini. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk petang ini, hari Rabu, kita seperti biasa kita akan membawa secara langsung untuk anda para pendengar rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanya Kami, insyaAllah kita akan bersiaran langsung di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan kalau ada soalan pertanyaan, kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004. Dan untuk waktu ini Alhamdulillah kita di musim baru bersama Fas'aluna bersama pakar-pakar daripada Universiti Malaya. Dan Alhamdulillah kita ada di waktu ini di studio Radio IKIM bersama pensyarakanan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya bersama yang berusaha Dr. Muhammad Syukri bin Zainal Abidin. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik sihat. Alhamdulillah Alamin. Terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Dan insyaAllah Doktor akan bincangkan tentang Ramadan, bulan spiritual healing. Itu sesuai sangat di hujung-hujung Ramadan ini sebenarnya. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan untuk waktu ini bersama Doktor sebagai mukaddimah, kita nampak rata-rata hari ini Doktor terutama dalam kalangan anak muda seringkali berbicara tentang healing. Dan topik yang kita nak bincangkan petang ini spiritual healing. Kita nak tahu sebelum kita mula berbincang terlebih dalam, apa dimaksudkan dengan spiritual healing tu Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammil bil khair ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Datin Mona Jasman merangkap penerbit bagi rancangan Fas'aluna terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baik, sidang hadirin, sidang pendengar mahupun yang akan menonton rancangan Fas'aluna pada petang ini. Baik Datin, sebelum saya pergi jauh Datin, mungkin ada dua perkara lah yang saya nak kongsikan, iaitu berkaitan dengan saya menemui dua keindahan ataupun kita kata biasan lah kepada Lailatul Qadar. Iaitu pertama, saya dapat iftar dengan orang yang pertama saya jumpa yang tidak dikenali, dan yang kedua Alhamdulillah pada saat ini saya berjumpa dengan Datin secara live. Sebab saya daripada kecil lah kita dengar IKIM bersama dengan Datin dengan apa, ungkapan ataupun dalam bahasa Arab dengan lahjah fusahanya. Jadi Alhamdulillah saya rasa sangat berbangga lah pada hari ini diberi kesempatan untuk berjumpa Datin. Baik Datin, saya nak tanya Datin dulu. Sebelum Datin tanya saya tanya Datin. Allah. Boleh tak Datin berikan secara perkataan, apa perkataan Arab spiritual healing? Mungkin tamak Nina. Okey. Ada banyak perkataan sebenarnya. Cuma yang saya temui dalam makalah-makalah ataupun artikel-artikel yang digunakan adalah asy-syifa ar-ruhi. Asy-syifa ar-ruhi. Sebab apa? Hari ini rata-rata macam Datin sebut anak muda saling bercerita tentang spiritual healing. Kalau lihat pada 2023 sendiri, saya dapat kesan 1 Januari sendiri banyak status-status, banyak quote yang menceritakan tentang healing, tentang penyembuhan, sama ada penyembuhan diri ataupun spiritual. Baik Datin, saya malam tadi saya ada buat bacaan berkaitan dengan artikel yang kita panggil sebagai akademik. Jadi spiritual healing itu adalah satu proses penyembuhan yang dikategorikan sebagai perubatan alternatif dan juga pelengkap yang bertujuan untuk membantu orang lain memberi tumpuan kepada memperbaiki keadaan mereka. Jadi maksud satu proses yang kita panggil healing
yang nak membantu memperbaiki diri manusia. Sebab diri manusia ni banyak dengan kesan tekanan, implikasi kesihatan dan sebagainya. So itu adalah definisi mudah yang kita nak faham berkaitan dengan spiritual healing. Namun Datin, walaupun spiritual ataupun healing itu kita nampak popular pada 2023, tapi nak tahu Datin, saya temui sebenarnya isu spiritual healing ni dah ditulis oleh seorang profesor, almarhum Profesor Muhammad Amin Syukur, seorang tokoh di Indonesia lah. Beliau menulis spiritual healing ini pada 2012. Saya pun terkejut, benda ni dah lama, cuma dia viral ataupun tular pada 2023. Namun almarhum profesor menceritakan healing ini dari aspek pengubatan secara spiritual ataupun sufi healing. Sufi ataupun tasawuf lah, rawatan tasawuf. Jadi apa yang difokuskan oleh Profesor Amin Syukur adalah bagaimana tasawuf itu mengajar untuk kita ada 3 tahapan yang biasa kita dengar lah dalam disiplin, dalam fan tasawuf, iaitu konsep ataupun pendekatan takhalli. Kita kosongkan diri kita, kita bersihkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Itu pertama. Dan yang kedua adalah tahapan kedua adalah tahalli. Kita mengisi diri kita, kita mencantikkan diri kita, perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, akhlak al-karimah. Dan yang ketiga adalah bila kita dah kosong, kita dah masuk elemen-elemen yang baik, kita aplikasikan, kita teruskan dalam konteks pendekatan moden dipanggil sebagai tajalli. Itu ringkaslah berkaitan dengan healing yang kita lihat dalam konteks Islamik, dalam konteks spiritual. Dan Datin, satu lagi perkara yang saya temui daripada bacaan, daripada literature, sebenarnya healing ini, walaupun kita kata 2023 dia popular dan Prof Amin tulis pada 2012, sebenarnya dasarnya, asalnya adalah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana kita lihat daripada sejarah, Rasulullah beruzlah, berzikir di Gua Hira. So itu adalah kita panggil asas lah bagaimana Nabi ni nak membersihkan diri, nak menjadi seorang Nabi yang sangat-sangat sempurna, sangat baik. Baik Datin, satu lagi, bila sebut tentang healing ni, kita ada banyak healing. Kita ada physical healing, kita ada spiritual, dan hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan spiritual healing sebab ada satu angle, ada satu sudut dalam diri kita yang kita tak dapat nak lihat. Kita hanya mampu kesan secara sendirilah. Itu dipanggil sebagai spiritual yang merujuk kepada emosi, yang merujuk kepada peranan hati, yang merujuk kepada kekuatan roh dan sebagainya. Dan dalam praktikal, klinikal sendiri pun isu spiritual ni dibincangkan. Nanti kita sama-samalah tuan-tuan, puan-puan yang mendengar dan juga menonton, kita boleh semak ataupun muhasabah diri kita. Dekat mana keadaan spiritual kita? Sama ada kita ada 3 tahapan yang dibuat oleh golongan-golongan spiritual, clinical spiritual. Yang pertama adalah stage yang pertama adalah spiritual issue spiritual, yang mana mereka yang menghadapi isu spiritual ini adalah mereka yang terfikir dengan perkara-perkara negatif. Namun walaupun mereka berfikir dengan perkara yang negatif, namun mereka dapat atasinya secara sendiri. Kita ada masalah fikir benda-benda yang bukan-bukan, tetapi kita boleh handle, kita boleh manage perkara tersebut. Yang kedua, level spiritual yang kedua adalah spiritual krisis spiritual. Ni agak rare sedikit lah, ni agak semakin perlu diambil perhatian, iaitu mereka yang memikirkan perkara negatif dan memerlukan sedikit dorongan untuk menyelesaikannya secara sendiri. Maknanya mereka yang menghadapi krisis spiritual ni diperlukan bantuan. Ada orang support, ada orang sokong, dan dia boleh settle ataupun uruskan spiritualnya. Dan yang ketiga Datin, yang paling kita takut adalah mereka yang menghadapi spiritual distress ataupun dipanggil sebagai keresahan spiritual. Yang mana sama juga dengan stage pertama, stage kedua, tetapi yang ketiga ni adalah mereka yang memikirkan perkara negatif tetapi tidak mampu mengatasi secara sendiri dan memerlukan bantuan yang intensif
bagi mengatasinya. So 3 perkara ni yang perlu kita lihat. Dalam diri kita lah. Kalau kita ada macam kecil hati dengan orang, kita ada masalah dengan orang, kita lihat kita boleh settle ke ataupun kita perlukan kaunselor untuk membantu. So itu adalah Datin, dia punya spiritual healing lah yang saya nak kongsikan, yang kita ambil dari sudut pendekatan moden mahupun dapatan yang ada daripada sejarah ataupun aplikasi Rasulullah SAW sini, Datin. Alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Itulah banyak yang kita perlu tahu insya-Allah untuk petang ini bersama doktor tentang healing di bulan Ramadan ini. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la hawla wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan PAS Aluna dan ialah kami. Dan masih bersama yang berusaha Dr. Syukri, Muhammad Syukri bin Zainal Abidin, pensyarah kanan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya. Masih bincangkan tentang Ramadan, bulan spiritual healing. Dan untuk para pendengar, kita boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti
01129004 Dan untuk waktu ini bersama Doktor, kita sambung kembali dengan tajuk ini manakala kita masih berada di bulan Ramadan, Doktor. Mungkin kita nak tahu adakah spiritual healing yang spiritual healing yang boleh kita lakukan bagi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Bagaimana, Doktor? Baik, terima kasih Datin atas persoalan yang dimuliakan para alim ulama yang dikasihi sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Baik, kalau kita lihat macam saya sebut pada awal tadi, perbincangan berkaitan dengan spiritual, perbincangan kalau dalam konteks Arab disebut tentang nafs, perbincangan tentang nafs, penjagaan aspek akal, dari aspek nafs itu sendiri, roh dan sebagainya, itu sangat pentinglah. Sebab apa? Dia membawa kepada pengarahan terhadap tingkah laku. Kalau hati kita ada something yang tidak baik, kita akan bertindak, kita akan mengarahkan tingkah laku kita, behavior kita, attitude kita kepada benda yang tidak baik. Itu adalah perkara penting lah dalam aspek spiritual, yang mana Datin sebut tadi, yang mana hasil spiritual healing ni adalah untuk mendapatkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan dalam dua destinasi, dunia maupun di akhirat. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin sekalian, kalau kita lihat pada hari ini, macam Datin sebut, kita ada lagi dua hari lah, plus minus 2 hari kita nak menyambut another bulan. Kita nak sebut tentang Syawal, macam rasa ralat, rasa sedih dan sebagainya, tapi kita perlu jugalah menerima keadaan tersebut. Jadi nak sebut dalam kehidupan kita terdapat pelbanyak ujian. Macam saya sebut tadi, sama ada kewangan, dari aspek kesihatan dan sebagainya lah yang menguji diri kita. Dan bila sebut tentang spiritual ini, apa yang ditekankan adalah berkaitan dengan kita nak membantu orang lain ataupun diri kita sendiri untuk mencari makna dalam kehidupan. Sebab Datin, kalau kita tanya orang-orang yang sakit dekat hospital ni, yang kritikal ni, kadang-kadangnya kanser dan sebagainya, kadang-kadang mereka persoalkan beberapa item. Dekat sini saya nak sebutlah antara word-word yang sering digunakan. Contoh yang pertama adalah my life is meaningless. Kehidupan aku ni tak ada makna dah. Kenapa aku harus hidup lagi? Itu kita sebut tentang spirit aspect tadilah. Yang kedua adalah I feel useless. Saya merasakan tak ada guna dah. Sama juga dengan meaning tadi. Yang seterusnya adalah dia sebut tentang aku ni, Tuhan ni tak ada bersama dengan aku. Aku macam, yelah, kenapa aku sakit? Jadi itu perkara penting untuk kita harmonikan. Cuma disebut isu spiritual ni sangat luas. Daripada sekecil-kecil, macam saya sebut tadi, ada 3 tahapan sehinggalah sebesar-besar perkara. Baik, Datin, kalau kita lihat bulan Ramadan ni bolehlah, saya suka jugalah menggunakan, walaupun mungkin kita tak bersetuju tentang pesta ibadah. So 30 hari lah kita workout. Kita betul-betul mujahadah, kita struggling untuk memenuhi keperluan Ramadan ni. Biasa kita buat, contohnya solat tarawih, dan basically lagi adalah kita berpuasa. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kita buat. Baik, dekat sini saya nak sebutkanlah bagaimana Al-Quran sendiri dan juga hadis menceritakan bagaimana kita nak merawat, kita nak heal tadi, kita nak sembuhkan diri kita. Kalau healing ni kadang-kadang ada bidang lain, dia agak sensitif menggunakan healing. Sebab healing ni dia ada proses penyembuhan. Tapi bagi saya, kita sebagai Islamic scholar, orang yang belajar tentang agama, bila Al-Quran sebut فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, maknanya apabila aku sakit, maka Allah SWT akan sembuhkan. So nak sebut penyembuhan itu ada dalam Quran, dan Allah adalah sebaik-baik penyembuh. Allahu syafi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Maknanya penyembuh itu adalah dalam konteks agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat apa healing, penyembuhan yang kita boleh ketengahkan dalam bulan Ramadan bagi meningkatkan kesejahteraan dalam memastikan diri kita ini baik. Contoh basically yang saya sebut tadi adalah tentang puasa lah. Tentang puasa. Kalau kita lihat dari sudut kefarduan sendiri, kita sebagai orang Muslim, kita kena itikad lah, mempercayai benda itu adalah benda yang kena buat tanpa melihat kepada
kebaikan. Tanpa melihat kepada manfaat. Maksudnya Allah suruh tu, kita patuh saja. Sebagai seorang Muslim, kita patuh saja. Walau bagaimanapun, yang kita percaya, setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, sudah pasti di belakangnya ada manfaat, ada kelebihan. Baik, suka saya petik satu hadis Nabi, tetapi hadis ini adalah riwayat At-Tabrani, tapi ada perbahasan ulama disebut hadis dhaif, tapi kita sebutlah dia punya matan. Contohnya, wasumu tasihu, berpuasalah dan berpuasalah maka kamu akan sihat. Sihat di sini kita boleh lihatlah, kalau nak lebih tepat, kita boleh buat pencarian, kita boleh buat study berkaitan dengan puasa, apa yang telah dihasilkan oleh mereka-mereka yang berada di luar tentang kebaikan puasa. Dan uniknya, bukan puasa ini kita kata macam nak kurus, nak sihat, nak jaga diet dan sebagainya, tetapi kita juga dapat lihat puasa ni ada hubung kaitnya dengan spiritual tadi. Mereka yang berpuasa, emosinya akan dikawal. Mereka yang berpuasa, potensi diri akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat. Cuma hari inilah kita puasa, kita rasa penat. Macam saya sendiri datang ke studio ni pun continue, kadang-kadang penat yang laparnya. Itu perkara biasa. Tetapi yang perlu kita hayati adalah dia punya penghayatan puasa, yang mana dalam riwayat lain disebut laisa lahu min siyamihi illal ju'. Maknanya ruba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju', ataupun dalam riwayat lain ada tambah atash. Boleh jadi mereka yang berpuasa pada hari ini tidak dapat, lain adalah lapar dan dahaga. Maknanya sebut kita tidak menghayati. Kalau kita menghayati puasa itu dengan baik, insya-Allah sebagaimana yang Allah janjikan, kita akan sihat dari sudut fizikal maupun spiritual. Itu satu benda yang asas lah, kita berpuasa selama 30 hari. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan solat. Solat macam biasa je, betul macam biasa. Tetapi macam saya sebut tadi, dalam pesta puasa ni, pesta ibadah ni, kita solat banyak. Dalam seharian, solat sunat selepas isyak, yang mampu kita buat pun ba'diyah 2 ataupun 4 rakaat saja. Tetapi hari ini kita boleh pergi kepada 8 rakaat tarawih, kita boleh tambah lagi 3 witir, dan kita rajin, kita bangun qiyam. So nak sebut solat itu sangat banyak kita buat. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, biasanya kita dengar dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang Allah sebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Jadi apa-apa yang kehidupan kita, kalau kita solat, kita tak buatlah benda-benda pelik. Kalau kita stres, kita nak buat benda-benda tak elok, yang dengan solat dia akan mencegah. Itu satu berkaitan dengan Quran. Dan again, Datin saya cuba petik satu hadis, tapi again lah, dari sudut perbincangan ulama, matanya agak dhaif pada kita kata. Tapi dia punya konten, kandungannya adalah sangat baik. Kita lihat contohnya dalam kitab At-Tib, kitab perubatan sendiri, dalam bab solat Asy-Syifa, dalam hadis riwayat Sunan Ibn Majah, dalam hadis ini sebut kum fasalli fa inna fis salati syifa. Dia kata bangunlah untuk solat, sesungguhnya dalam solat itu ada penyembuhan. Datin, saya datang daripada Universiti Malaya. Kalau kita lihat, ada seorang profesor insinyur, profesor dalam bidang biomedical engineering, Profesor Insinyur Dr. Fatimah Ibrahim. Ini popular lah nama dia. Beliau telah menghasilkan, dekat simpanan saya ada 7 jenis buku tentang kebaikan solat. Beliau membuat kajian tentang solat, panjang lah, cerita tentang kesihatan diri, cerita tentang postur badan, tulang belakang dan sebagainya. Jadi kita lihat besar sebenarnya tentang solat. Apatah lagi bila kita sebut tentang solat, angkat saja takbir Allahu Akbar, kita akan lenyaplah segala-gala kehidupan di dunia. Sebab apa? Kita dah berfikir kepada solat. Cuma again saya sebut, ramai hari ini ataupun adalah segelintir hari ini yang kita solat tidak menghayati. Kalau tadi tentang saya baca riwayat puasa, dan saat ini saya nak petik juga satu riwayat tentang solat. Ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Boleh jadi orang yang bangun pada malam hari ataupun bersolat tetapi tidak dapat apa-apa melainkan penat.
So benda ni kita sebutlah solat hari ni kita tak dapat kesannya sebab apa? Sebab kita tidak menghayati. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran banyaklah, itu banyak faedah dia. Contoh yang biasa kita dengar adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kebaikan tentang Al-Quran itu sendiri. Tapi Datin, selain daripada ritual ibadah ni, banyak lagi perkara yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni. Dia bersifat eksklusif. Contohnya lah, bukan eksklusif, dia boleh bersifat intensif. Contohnya, kita pergi ke masjid. Masjid adalah satu tempat yang kita panggil hil tadilah. Dia boleh menenangkan. Saya tak pasti, tapi pengalaman saya sendiri, kadang-kadang kita stres, kita pergi, macam saya dekat dengan Masjid Unit 10, kita pergi Masjid Unit 10 dengan aircon, dengan kedamaian, ketenangan tu, balik kita akan release stres tersebut. Itu pun boleh kita buat tentang pergi ke masjid. Sebelum saya teruskan lagi poin, suka saya nak sebut, semalam saya buka TikTok, ada seorang influencer orang putih lah, dia sebut ada 5 tempat yang boleh kita heal. Yang pertama adalah biasalah di garden, di pantai dan sebagainya, dan beliau sebut ada 2 perkara lagi, iaitu berkaitan dengan heal dekat pusat ibadah. Macam saya sebut tadi. So pusat ibadah masjid ada tempat heal. Yang terakhir, nanti saya akan sebutkanlah di mana tempat yang agak rare, yang mungkin kita terlupa. Okey Datin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Setu Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna Hadanilah kami. Masih bersama anda di YouTube IKIM Media, dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Masih bincangkan tentang Ramadan, bulan spiritual healing bersama yang berusaha Dr. Muhammad Syukri bin Zainal Abidin, pensyarah kanan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya. Alhamdulillah untuk waktu ini, dan ada yang masih tunggu doktor. Kita nak tahu apa cara yang terakhir itu untuk kita healing. Bagaimana doktor, silakan. Baik, terima kasih Datin Mona. Yang dimuliakan sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Baik, sebelum rehat tadi saya ada berhentilah tentang 5 tempat yang boleh dihealing yang saya ambil daripada TikTok. Garden, bukit, pantai, dan saya sebut tadi adalah pusat ibadat. Yang kalau di dalam TikTok tu dia lebih pada ibadat Buddhism ataupun Kristian. Dan kita sebut Islam, ada pusat ibadah kita sendiri, masjid, surau dan sebagainya. Dan yang terakhir, Datin, yang kita terlepas pandang dan saya juga terlepas pandang adalah dekat mana Datin agak-agak? Itulah saya pun tunggu doktor. Saya pun tunggu doktor sebutkan. Baik, tempat yang kita boleh heal adalah rumah. Masya Allah, baiti jannati. Betul, aywa, baiti jannati. So kita terlupa, kita selalu pergi melancong, menghabiskan duit, tetapi kita lupa rumah kita adalah satu tempat kita nak release stres. Kita nak dapatkan ketenangan. Tapi Datin, persoalannya, adakah rumah kita syurga? So benda itulah yang perlu kita titik beratkan. Baik, selain daripada tempat-tempat tersebut ataupun saya sebut tadi dari sudut ritual agama, kita ada puasa, kita ada solat, kita ada membaca Al-Quran dengan banyak pada bulan Ramadan. Ada lain lagi adalah yang sering dilakukan oleh orang Muslim adalah pergi umrah. Tetapi ini saya tak boleh nak kupas panjang lah, sebab umrah ni dia tak boleh orang semua pergi. Sebab kita tahu umrah ni hanya orang yang mampu. Tetapi kalau kita lihat umrah, ramai orang pergi dan seronok pergi ketika bulan Ramadan. Siapa yang kaya-kaya, siapa yang jutawan, dia boleh pergi umrah. Dan lebih bagus, dia ajak orang lain ataupun dia belanja orang lain pergi umrah. Itu seterusnya. Dan satu lagi keunikan pendekatan yang menarik untuk kita dapatkan kesejahteraan tadi, dapatkan ketenangan, kebahagiaan tadi adalah kita lihat bulan Ramadan kita dapat pergi iftar beramai-ramai. Kalau kita rasa rumah itu memadai, pergi rumah, dan ada yang pergi meriah lah, pergi masjid iftar, contoh di Masjid Putrajaya, Masjid Besi, Masjid Unit 10. Kalau kita lihat anak-anak muda hari ini, mereka yang suka heal, mereka boleh iftar bersama rakan-rakan mereka. Lepas iftar mereka boleh buat OOTD, ambil gambar bersama-sama dan sebagainya lah, dan dapatkan release tadi, nak dapatkan ketenangan. Dan yang terakhir, yang ni pun saya nak serulah kepada sidang penonton, sidang pendengar sekalian, yang kita perlu titik beratkan untuk kita dapatkan kesejahteraan tadi, nak dapatkan kesihatan diri, nak dapatkan mental yang baik, roh yang cemerlang adalah dengan bersedekah. Ramadan saya sebut tadi pesta ibadah. So kita kena banyakkan, kita kena lipat kali gandakan perkara-perkara tersebut. Sedekah pun kita kena lipat kali ganda. Sebab time Ramadan ni lah kita nak dapatkan hasil yang sangat lumayan. Dengan biasa, kalau hari biasa kita derma contohnya sehari RM1, sebulan RM30. Dalam bulan Ramadan kita tambahlah RM1.50 ke ataupun RM2. So sebulan kita akan derma RM60. So itu perkara yang kita boleh buat. Sebab apa? Kita dalam hidup ni banyak yang kita beri, banyak yang kita dapat. Ini kalau rasa dalam IKIM ada Prof Maya kot. Dia selalu sebut tentang perkara ini. Banyak yang kita beri, banyak yang kita dapat. So dan isu sedekah ni sangat penting untuk kita mendapatkan ketenangan ataupun kebahagiaan. Kita bantu orang, InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kita pula. InsyaAllah. Itulah doktor yang kita
nakkan sebenarnya di bulan Ramadan ini dia tinggal berapa hari lagi kita rebut peluang, jangan lepaskan peluang untuk kita buat amalan sebanyak yang mungkin. Itu di bulan Ramadan doktor. Tapi kita dah nak keluar dari bulan Ramadan, masya-Allah bulan Ramadan pun dah nak berakhir ni dan kita nak tahulah juga dari doktor bagaimana kita nak memastikan kesihatan spiritual kita dalam keadaan yang sentiasa baik walaupun suasana bukan macam pesta ibadah macam Ramadan atau umrah dan sebagainya. Bagaimana doktor? Baik Datin. Dalam persoalan ini, dalam isu ni saya kira tiada satu jawapan yang tepat. Cuma apa yang saya boleh kongsikan dekat ini adalah saya ambil daripada perbincangan tasawuf, iaitu kita try untuk kekalkan momentum. Kita try untuk struggle kita punya effort yang telah kita buat. Sebab saya takut sebenarnya bila kita penat puasa, saya selalu sebut dengan pelajar, kita puasa 30 hari dengan penjagaan makanan, tetapi kita boleh lihatlah, kita boleh reflect diri kita. Bila kita nak berbuka je, kita nak sambut raya je, kita dah hilang everything. Kita boleh lihat, kita boleh try lah timbang badan. Kalau time puasa kita hilang dalam 3 kilo, first day raya kita dah hilang. Kita makan. Saya tak cerita panjang. Benda ni terjadi kat diri saya sendiri lah. Pukul 7 ni sebelum solat raya kita disunatkan makan. Kita makan contoh saya orang Pahang, kita makan laksa. Lepas makan laksa, sebelum keluar kita ambil ketupat daun palas. Lepas tu balik nanti kita makan nasi minyak. So everything, kita dah tak ada breakfast, kita tak ada lunch, tapi kita makan setiap masa. So siapa yang saya nak tekan kat sini adalah kita try untuk kekalkan momentum tadi, rentak tadi. Kita tak mampu nak reduce secara total, tetapi kalau boleh kita dapatkan rentak tadilah. Kita cubalah makan ikut waktu. Breakfast kita try makan sikit-sikit, nak rasa pun boleh. Tapi itulah saya sebut, saya sendiri pun kita rasa alamak, kalau rasa sikit ni macam tak puas. So kita makan banyak. So hilanglah kita punya training selama 30 hari tadi. Macam Datin sebut tadi, ya betul, suasana itu berubah. Pesta tu tak ada, bazar tu tak ada, tetapi tapak-tapak tadi masih ada. Apa maksud tapak-tapak? Kita ada lagi masjid, kita ada lagi kerangka ritual yang perlu kita lakukan. Macam tentang solat tadi, kita tak mampu nak buat solat tarawih 8 rakaat, kita reducekan dengan solat sunat sebelum tidur dalam 4 rakaat. Paling-paling malas pun kita buat 2 rakaat. Macam saya sebut, jangan tinggal semua. Sebab kita dah training 30 hari. Kalau kita main badminton 30 hari ni, kita dah boleh lawan Lee Chow Wei ni. Tapi masalahnya 30 hari, hari next dia raya, kita dah hilang everything. So pastikan perkara ini. Dan perkara lain yang kita boleh sentiasa nak dapatkan pengekalan momentum itu, 3 perkara lah yang saya nak concludekan, iaitu kita try muhasabah diri kita by time to time, dari masa ke semasa. Kenapa aku perlu teruskan momentum? Aku dah berpuasa 30 hari dan ada lagi 11 bulan yang aku perlu harungi. So kita kena muhasabah. Kita kena kenal diri kita. Kenapa kita perlu lakukan sedemikian? Dari mana kita datang dan what the next destination yang kita nak pergi. Sebab kita tak tahu puasa 30 hari, raya kita tak sempat, ataupun kita makan lebih makan, kita meninggal Pak. So kita takutlah benda tu. Kita kena pastikan kita kesihatan diri kita dalam keadaan baik. Dan yang terakhir yang saya sebut tadi adalah berkaitan dengan struggle tadi. Kita cuba untuk meningkatkan kita punya kualiti diri. Dan suka saya selalu sebut, kita ni manusia yang dianugerahkan dengan hati. Hati ni sangat rumit. Ada emosi, ada keinginan, ada kehendak. Tetapi yang saya sebut tadi adalah kita kena tengoklah perkara tersebut. Jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebihan. Kita nak makan, dipersilakan nak makan. Kita nak berjalan, dipersilakan berjalan. Nak berbelanja, kita berbelanja. Satu perkara lagi saya teringat. Ini pensyarah saya sebutlah di UM. Yang mana kalau bulan Ramadan ni kita kata syaitan diikat. Syaitan diikat ketika bulan Ramadan. Tetapi kenapa dalam bulan Ramadan pembaziran itu
berleluasa, meningkat. Jadi pensyarah saya kata pelik. Kenapa syaitan diikat tetapi makanan itu banyak, pembaziran. Sedangkan dalam Quran sebut pembaziran itu adalah saudara syaitan. Syaitan dah tak ada, tetapi kes-kes yang tidak baik tadi meningkat. Selain daripada pembaziran yang hari ini kita yang saya suka dengar adalah berkaitan dengan retis-retis ni. Dia jadi bulan artis bercerai. Itu saya tak pastilah kenapa benda itu berlaku. Itu kita boleh reflect dirilah. Kita kena cari apa punca, kita try untuk reflect ourselves, kita nak try struggling ourselves dan sebagainya lah. Itu dulu Datin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan mungkin ada kata-kata terakhir daripada doktor, silakan. Okey, baik. Terima kasih Datin. Kesimpulan ataupun satu perkara yang saya nak tekankan dekat sini adalah berkaitan dengan diri manusia ni, again try untuk menjaga kita punya iman tadi. Jaga kesihatan iman, jaga kesihatan diri, jaga kesihatan hati. Berkaitan dengan spiritual ni, dia bukan kata tentang isu spiritual. Kalau dalam konteks saya berkhidmat dengan Hospital Sungai Buloh, ada unit spiritual Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh. Ada term yang digunakan spiritual adalah berkaitan dengan kecederaan spiritual. Mana ada benda yang spiritual kita ni injured, yang terluka. Kalau nak tahu wujud tak wujud spiritual terluka ni, boleh dengar lagu Mawi, lagu Kian Mawi. Kat situ kita nampak ada benda yang terluka, dalaman kita terluka. Jadi yang terakhir saya nak sebut tentang jaga iman. Dan tentang isu spiritual ini, dia sebut tentang kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan dari sudut pendekatan yang banyak. Banyak perkara yang boleh buat. Kita nak pergi overseas, nak melancong, nak makan banyak, nak dinner dan everything kita boleh buat lah. Tetapi pastikan apa yang kita buat itu dia ada panggil syariah compliant. Dia mematuhi kehendak ataupun piawaian syariah itu sendiri, supaya tidak membazir, tidak membuat perkara-perkara yang lara dan sebagainya. Dan yang suka lagi yang saya sebut dalam isu spiritual ni, by hook or by crook, spiritual ni ada benda yang tak nampak, benda yang mistik. Kalau kadang-kadang orang yang tak faham, dia kata cerita tentang hantu ke? Bukan, cerita tentang dalam diri kita yang tak nampak. Kalau kita buat MRI pun kadang tak nampak. Tak nampak mana kedudukan roh kita. Tak nampak mana hati yang Imam Ghazali sebut tentang hati yang halus ni, yang latifah, tak nampak. So benda ni yang kita kata, yang tahu cerita tentang diri manusia yang spiritual ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menggariskan dalam Al-Quran, telah menggariskan isu atau perbincangan dari sudut hadis, dan ulama-ulama telah membincangkannya. Jadi nak sebut apa-apa yang berlaku untuk diri kita, stres, benda yang hari ini stres saya datang sini, kemudian kita semalam pula saya terperangkap dengan kesesakan jalan lintas selama 1 jam walaupun perjalanan tu 15 minit. Jadi apa-apa berlaku, kita back kepada fitrah, kita balikkan kepada agama, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Datin, bersempena dengan 20 Ramadan ini, saya berharaplah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita, menerima ibadah kita dan segala-galanya. Amin. Dan menjadikan kita hamba yang bertakwa, sebagaimana yang itu hasil yang Allah sebut tentang berpuasa, dan kita dapat jugalah kebaikan, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Akhir kalam Datin, memandangkan Datin, saya kenal Datin dengan ungkapan bahasa Arab. Saya nak cakap sikit satu ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Awaddu an atamanna muqaddaman li jamil muslimin wal muslimat, la siyama li ailah amin allati ba'idah anil ain wa qaribah fil qalb. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Astaghfirullahalazim.
apa yang baik datang pada Allah SWT dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih Datin atas pertemuan hari ini. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Syukri bin Zainal Abidin atas pertemuan untuk hari ini. Dan kula amu anta bikhair ya Doktor. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Assalamualaikum, saya Haji Ikram Husin ucapkan selamat menyambut Ramadan pada seluruh para pendengar IKIM dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Pastikan kita bina silaturahim penuh kesungguhan dalam melalui detik-detik Ramadan ini dan teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Inspirasi Inforiah Islami, semuanya di IKIM. Berita dalam negeri ini dibawakan